Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton semua? InsyaAllah kita akan hadirkan cerita-cerita yang menarik, ya, setakat yang termampu saya sampaikan kepada anda semua. Sebelum itu, saya memohon kepada anda semua yang sentiasa setia menonton kisah-kisah pengalaman seram dalam channel ini untuk sama-sama mendukung channel ini, membantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya channel ini makin berkembang. Caranya mudah sahaja, yaitu dengan subscribe, like and share, dan kalau boleh komenlah sedikit-sedikit, komen-komen yang membina untuk meningkatkan mutu cara penyampaian saya, cara bercakap dan juga cara editing video ini. Ya, kali ini kita akan ceritakan satu kisah yang menarik dan seram juga, iaitu yang dihantar oleh teman subscriber kita, namanya MJ. MJ ini telah pernah mengantar satu cerita sebelum ini, dan ini adalah kisah benar, pengalaman daripada Pakcik MJ sendiri yang diceritakannya kepada MJ, yang kemudian MJ kongsikan kepada saya dan saya pula kongsikan kepada para penonton semua. Moga-moga cerita ini dapat memberi hiburan kepada kita dan juga memberi iktibar kepada kita dan pedoman kepada kita bahawa berhati-hati di dalam semua perkara. Dan semoga kita semua, saya dan para penonton sekalian, terhindar dari pergangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan, dan terhindar daripada segala penyakit yang berbahaya, murah rezeki, panjang umur, sihat walafiat. Seterusnya selepas ini. Kisah pengalaman seram. Ceritanya sebenarnya bermula pada hari Khamis pada tahun 1996. Kami masuk ke dalam hutan Pulau Besar di Bin Suluk, Membakut. Sebenarnya sudah lama saya dan pakcik saya hendak ke sana, tetapi oleh kerana masa yang tak sesuai, hari yang tak bertepatan, kemudian apa tujuan kami memasukinya? Kalau untuk suka-suka, kami tak mau. Kenapa? Kerana kawasan itu adalah kawasan yang keras. Mengikut cerita orang kampung, kawasan itu adalah kawasan yang keras. Ya, jadi kami tak suka-suka masuk, melainkan ada tujuan kami. Sebelum saya melanjutkan cerita tentang Pulau Besar ini, sebelum itu saya nak maklumkan, nak beritahu penonton bahawa yang dimaksudkan dengan hutan Pulau Besar ini bukanlah sebiji pulau, sebuah pulau di tengah-tengah lautan seperti mana yang kita biasa nampak, ya, seperti mana yang para penonton bayangkan. Bukan, tapi dia sebenarnya adalah satu tempat yang berhutan tebal, satu pesisiran pantai yang berhutan tebal. Sekaligus hutan Pulau Besar ini menghadap ke arah Laut Cina Selatan. Kemudian hutan Pulau Besar ini pula menghadap betul-betul ke Pulau Tiga. Pulau Tiga ini adalah satu pulau yang telah menjadi taman negeri Kerajaan Negeri Sabah, yang telah dibaik pulih dan dijaga dengan sebaiknya oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kawasan hutan Pulau Besar ini luas, yang mana di belakangnya ada kuala sungai. Dan untuk menjaga khazanah hutan simpan ini, maka hutan simpan ini tidak diganggu-gugat oleh penduduk kampung Bin Suluk. Sebab itu dia tidak terusik. Salah satu juga punca kenapa hutan Pulau Besar ini tidak terusik, kerana hutan Pulau Besar ini menyimpan rahsia-rahsia misteri, mistik dan cerita-cerita seram yang selalu diceritakan oleh penduduk kampung Bin Suluk kepada kami. Kerana di hutan Pulau Besar ini ada satu perkara yang pelik yang selalu terjadi bila bulan mengembang, dan tepat pula pada 15 hari bulan setiap bulan. Tak kiralah bulan itu bulan apa sekalipun,
Kalaulah pada malam 15 hari bulan itu bulan mengembang penuh, maka akan kedengaran bunyi seperti orang bermain kulintangan dan paluan gong yang mengasyikkan, kedengaran sayup-sayup sampai ke rumah kami. Tetapi orang-orang kampung di sini anggap perkara ini seperti biasa kerana mereka selalu mengalaminya. Cuma jangan cuba-cuba masuk di malam hari, ya. Tetapi yang peliknya juga, bunyi kulintangan dan paluan gong seperti orang bermain di satu majlis keramaian itu tidak kedengaran langsung, walaupun tepat 15 hari bulan waktu malam, sekiranya tidak ada bulan mengembang penuh. Kalau tidak ada bulan mengembang penuh, maka tidak akan kedengaran bunyi itu. Ini menyebabkan misteri, sungguh misteri. Okey, dipendekkan cerita, maka kami pun masuklah ke hutan pulau besar itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mencari buah merkisah hutan. Dan juga sambil-sambillah meninjau-ninjau, ya, meninjau-ninjau, mencari kalau adalah pokok-pokok rotan untuk kami bawa pulang dan kami jual pada kilang perabot yang berada di daerah Membakut. Sekurang-kurangnya ada jugalah, ya, duit belanja-belanja, kan? Begitulah ceritanya. Lalu saya dan pakcik saya pun mencari jalan pintas untuk ke pulau besar itu, ya, sambil-sambil menghirup udara segar. Sebenarnya jarak hutan pulau besar itu dengan rumah kami taklah jauh sangat. Kalau berjalan kaki lebih kurang setengah jam ataupun 35 minit lah, lebih kurang begitu. Maka tepat pukul 9.30 pagi kami pun sampailah ke hutan pulau besar itu. Sesampainya kami di hutan pulau besar ini, kami pun menebas-nebaslah, ya, merintis-rintis jalan sambil mencari buah merkisah hutan. Alhamdulillah, banyak jugalah buah merkisah hutan yang kami dapat, banyak, ya. Dan juga kami nampaklah pokok-pokok rotan, ya, yang ada di sekitar itu memang banyak. Tetapi ketika kami hendak menebang pokok rotan itu, tiba-tiba kedengaran seperti orang bercakap-cakap, bersimbang-simbang dengan bahasa yang kami tidak pahami. Maka kami pun tak sedap hati. Tak sedap hati dan tak jadi nak menebang pokok rotan ni. Takut-takutlah, kan? Ada sesuatu perkara yang berlaku. Bahkan pakcik saya mengingatkan saya, lebih baik kita baliklah, kata pakcik saya. Saya pun tak banyak cakap, ya pakcik. Jom, kata pakcik, balik. Balik bahaya ni. Takut nanti kita tersesat ni, kata pakcik saya. Padahal tadi sempat juga saya lah melihat-lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Mana tahulah nampak, kan? Nampak siapakah yang bersimbang itu? Apakah dia manusia macam kami ataupun apa? Tapi tak kelihatan. Langsung tak kelihatan. Pakcik saya pun terus, jom balik. Dia kata balik, jom balik. Padahal dalam hati saya tu, niat hati saya tu, saya nak betul-betul melihatlah. Sebab mengikut cerita orang kampung, di dalam hutan ini ada satu tempat kolam yang airnya jernih, kebiru-biruan. Kemudian di tepi kolam itu ada tumbuh buah-buah seperti lada yang besar, ranum, sihat, cantik. Dan kalau nasib baiklah, kata penduduk kampung yang pernah tersesat menceritakan pada kami, kalau nasib baiklah, katanya akan nampak gadis-gadis di kawasan hutan itu yang tidak tahu dari mana asalnya. Gadis-gadis cantik, ya, di kawasan hutan itu. Bahkan gadis-gadis itu kelihatan seperti memakai pakaian orang-orang dulu, orang-orang kampung dulu. Kemudian kalau nasib baik nampak perkampungan dan nampak gadis-gadis itu sama seperti tak nampaklah pakaian orang-orang lama dulu, kan begitu, mengikut cerita orang kampung. Tetapi niat kami semua terbantut kerana pakcik saya pun cepat-cepat mengatakan, balik cepat, takut nanti ada apa-apa, kan. Jadi dalam perjalanan kami balik itu, kami melalui juga di pesisir pantai. Sempat saya mengambil sebiji buah kelapa tua, kemudian sambil-sambil menghirup udara segar di tepi pantai, dan juga kaki saya sambil bermain-main ombak halus, ya, ombak halus yang menerpa ke tepi pantai itu, ya, sambil buah kelapa tua ada di tangan saya lah.
ya, dalam perjalanan kami balik pulang itu tiba-tiba terdengar suara menjerit kuat. Kami pun terkejut. Saya dengan pakcik saya terkejut. Kami toleh ke belakang, nampak seorang lelaki tua yang tak berbaju, cuma pakai seluar pendek berwarna biru muda. Kemudian memakai topi bulat yang dibuat daripada nipah kering. Yang biasanya topi bulat yang dibuat daripada nipah kering ini dipakai oleh orang-orang petani yang mengetam padi ataupun para nelayan yang ke laut. Jadi saya bertanya dengan pakcik saya, "Pakcik, kenal ke orang itu?" Pakcik kata giling kepala, "Tak kenal." Sedangkan pakcik saya ini mengenali setiap orang yang ada tinggal di kampung itu, dan penduduk kampung itu pun taklah ramai sangat. Walaupun ada saudara mara yang tinggal, tak ramai sangat. Ya. Jadi pakcik saya tak kenal. Tahun 2022 ni adalah juga yang tinggal di kawasan-kawasan itu, tapi tak ramai, dalam 2-3 buah rumah lah. Yang banyak di kawasan kampung kami, yang setengah jam perjalanan ke hutan Pulau Besar ini. Jadi pakcik saya tak kenal. Cepat-cepat saya dan pakcik saya pulang ke rumah dengan saya membawa buah kelapa ini, kelapa tua ini, dengan tujuan niat saya adalah untuk apa? Untuk saya tanam di depan pintu rumah. Maka dalam keletihan pada malam itu, saya pun masuk bilik dan tidur. Ya, saya tak tahu lagi apa cerita selanjutnya. Tetapi bermula cerita ini adalah selepas saya tidur malam itu, perkongsian pakcik saya, yang mana pakcik saya menceritakan kisah ini pada pagi harinya, bahawa ketika tengah malam, kira-kira pukul 12 malam, pakcik saya ini kebiasaannya sebelum tidur, dia akan membuat solat sunat. Ya, solat sunat dan juga baca Quran. Tetapi ketika dia solat sunat pada malam itu, tiba-tiba kopiah yang dipakainya untuk solat sunat itu terpelanting, terbang, seolah-olah ada orang yang mengambilnya ataupun ada angin yang kuat yang meniupnya. Tetapi pakcik saya dalam keadaan begitu teruskan juga mengerjakan solat dengan tenang. Selesai memberi salam dan berdoa, kemudian pakcik saya pun mengambil Al-Quran untuk membacanya. Belum sempat pakcik saya membaca Quran, tiba-tiba muncul satu makhluk yang aneh, yang besar, yang tak tahu entah dari mana datangnya. Sedangkan tingkap dan pintu berkunci rapat. Dan rumah kami ini pun rumah kayu yang bertiang. Tiangnya saja 9 kaki. Bayangkanlah tuan-tuan, para penonton semua. Ya, bayangkan bagaimanalah makhluk itu boleh naik. Sebab makhluk itu serupa dengan seperti harimau. Lidahnya panjang, menjelir-jelir. Matanya merah, tajam melihat pakcik saya. Ya, macam manalah makhluk ini boleh naik kalaulah dia betul-betul harimau, kecuali kalau dia ni makhluk gaib jadi-jadian, wallahu alam. Maka ketika itu pakcik saya, ya, mengambil perlahan-lahan sejadahnya sambil undur ke belakang, dan terdetik di hati pakcik saya, kalaulah makhluk ini, harimau ini menerkam pada pakcik saya, matilah saya ni, kata pakcik saya. Ya, pakcik saya dah susun kuda-kuda ni, standby untuk melawan, tetapi teringat ayah dan ibu saya yang berada di kamar yang satu lagi. Kerana untuk pengetahuan penonton, pakcik saya ini pun tinggal serumah dengan saya. Ya, rumah kami ini taklah besar sangat. Kayu, dibuat daripada kayu ukuran 55 kali 50. Ya, tapi walaupun tak besar, di kampung kami ini masih belum ada bekalan elektrik. Kami cuma menggunakan gaslin setiap malam. Dan kalau tidak ada perkara yang penting-penting, awallah kami padamkan gaslin ini, dan kami akan menggantikan dengan lampu pelita. Adalah 1-2 pelita yang diletak di kawasan ruang tamu dan di kawasan bilik. Tinggal kawasan dapur ini yang gelap, menyeramkan. Saya sendiri pun kalau saya nak ke bilik air, aduh, ke tandas, aduh, seram. Cepat-cepat saya ke tandas dan terus balik. Maklumlah, suasana rumah kampung, anda sendiri bayangkan rumah kampung yang sunyi, yang tidak ada bekalan elektrik, tentulah tidak ada TV, televisyen dan radio. TV dan radio inilah yang menyebabkan agak bising suasana kampung. Tenang, nyaman. Hanya kedengaran suara cengkrik
bunyi katak, bunyi burung hantu dan sebagainya. Bertambah suasana itu jadi seram. Ya. Jadi dalam keadaan begitulah, tiba-tiba pakcik saya tak ingat ayah dan ibu saya yang ada di dalam bilik. Mungkin tengah tidur, pakcik cepat-cepat undur ke belakang dan ketuk dengan kuatnya pintu. Ketuk dengan kuat tu, sambil memanggil, abang, abang, kakak, keluar, tolong aku. Ya. Sambil itu pakcik saya membaca sedikit surah-surah yang dia hafal, walaupun dalam keadaan takut dan menggeletar itu, tapi alhamdulillah surah yang pakcik saya baca ini tidak sedikit pun lari dari tajwidnya, bacaannya, sebutannya. Ya. Kebiasaannya orang yang takut bacaan pun jadi lintang pukang, tapi alhamdulillah pakcik saya boleh begitu. Maka syukur juga alhamdulillah ibu dan ayah saya lantas terdengar ketukan yang begitu kuat dan terjaga, dan bangkit bangun buka pintu. Bila terbuka pintu, memang benar ya, pakcik saya, ayah saya dan ibu saya nampak lembaga makhluk yang menyerupai harimau itu. Tetapi harimau yang peliknya, bila ayah saya keluar, ibu saya keluar dan pakcik saya ada bertiga di situ, perlahan-lahan makhluk halus itu, makhluk gaib itu, makhluk yang seakan-akan harimau itu undur ke belakang, selangkah demi selangkah, kemudian menghilangkan diri di kawasan dapur. Dum, tiba-tiba terdengar bunyi seperti bunyi jatuh, seolah-olah makhluk itu melompat dari rumah ke tanah. Sangat menyeramkan sekali. Maka daripada malam itulah sampai ke subuh, ayah dan pakcik saya tidak lena tidur, bahkan tidak tidur langsung, kerana bimbang, takut-takut lagi makhluk halus itu datang balik, makhluk gaib, makhluk serupa harimau itu datang lagi. Aduh. Maka bila saya mendengar cerita dari pakcik saya pada esok paginya, ketika kami bersarapan, saya terkejut. Meneropong saya tengok. Nasib baiklah malam itu saya tidur cepat. Kalaulah saya masih berjaga, apa akan jadi? Maka kata ayah saya, kemungkinan, kata ayah saya dengan nada yang marah, kemungkinan sebab kamu ambil kelapa tua inilah makhluk itu datang mengejar kamu. Pulangkan kelapa itu. Oh, saya bila mendengar ayah saya begitu marah, pulangkan. Saya akur, cakap ayah saya, akur. Mungkin salah saya lah. Dan benar juga mungkin kata ayah saya. Sebab selepas saya hantar balik ke tempat asalnya di tepi pantai pokok buah kelapa tua itu, peristiwa itu tidak berulang lagi sampai hari ini. Tidak berulang. Mungkin bagi kita buah kelapa tua itu anggap seperti biasa sahaja. Tetapi bagi makhluk di alam lain, mungkin ia ada sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Dan mungkin ada kisah di sebaliknya. Kenapalah kami dikejar oleh makhluk yang amat ganas dan garang itu di malam harinya, akibat saya membawa buah kelapa tua itu. Sekian ceritanya dari MJ. Kisah pengalaman seram. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak daripada rakan subscriber kita MJ yang telah mengkongsikan cerita ini kepada kita semua. Semoga kita dapat iktibar, ya, edukasi, pedoman dan juga terhibur daripada kisah ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri akan datang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.